Jadi sediakan ni sediakan buku, pen ke apa semua ke ready untuk belajar. Dan sebaiknya kalau anda ada komputer, okey, ada desktop, guna ataupun belajar dalam komputer. Jangan tengok dekat telefon. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Tapi sebaiknya dekat komputer lah ataupun laptop. Okey, so hari ni apa yang saya nak share dengan anda ataupun apa yang kita akan belajar hari ni adalah strategi mission atau tinggal perkataan mission duit YouTube RM1000 sehari. So saya letakkan benda ni sebagai satu target lah, sebab saya dah capai sebenarnya 1000 sehari tetapi tidak konsisten. Kalau anda tengok banyaklah iklan-iklan tentang buat duit ke, iklan buat sale ke, ada orang dia kata jualan dia mungkin 100,000 sebulan, 1 juta sebulan tu kan. Itu memang betul dia buat tetapi belum tentu konsisten. So ini apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah bukan sekadar achieve ataupun dapat capai benda tu, tetapi kita nak benda tu konsisten. Okay? Dan alhamdulillah saya dah buat benda ni lebih kurang 3 tahun dan pada peringkat awal saya target 100 hingga 300 hari dan alhamdulillah dah achieve dan dah konsisten. Dia dah konsisten. So sekarang ni nak konsisten antara 500 hingga 1000 sehari. Konsisten tu bukannya mudah, okey? Sebab pasif. Bukan pasif, sebab automatik. Kalau kita buat kelas, kalau kita buat apa nama ni kerja, itu mudah. Bukan mudah lah, tetapi itu lebih mudah dicapai berbanding dengan duit masuk secara pasif dan konsisten. Dan konsisten. Sebab ada orang kata duit pasif ni tak betul, tipu je, dia tak konsisten dan dia tak apa orang panggil, dia tak kekal. Memang betul dia tak kekal, dia ada turun naik dia. Itu biasalah bisnes kan. Tetapi kita boleh konsisten sehingga setahun 2 tahun, income itu stabil, itu adalah satu kejayaan yang besar lah. Sebelum bermula tu apa anda kena fikir ataupun apa mindset yang anda perlu tetapkan. Saya akan tunjukkan nanti. Lepas tu 4 jurus ninja. Okay. Hari ni kita nak jadi ninja. Saya akan tunjukkan kepada anda ini 4 strategi macam mana saya cipta konten. Macam mana saya buat konten-konten yang boleh membawa income. So saya tak pernah share benda ni. Saya tak pernah share. Mungkin satulah teknik ataupun jurus ninja tu saya pernah cerita ataupun saya pernah bagi tahulah apa jurus tu. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, 3 sumber duit dan strategi konten. 3 sumber duit ni dalam YouTube ataupun bila kita bina konten ni ada 3 duit yang akan masuk kepada kita yang kita kena create. So kita kena faham dulu sifat setiap duit yang masuk ni, daripada mana sumber-sumber dia ni, dan kita kena create lah benda tu. Kalau kita buat saja, contoh bila anda jadi YouTuber dan anda hanya buat video, so mengharapkan duit daripada YouTube sahaja, benda tu dia tak konsisten ataupun benda tu dia tak boleh bila kita tak aktif, duit income kita dalam YouTube tu dia akan turun. Tapi dengan beberapa strategi dan beberapa sumber yang lain, itu akan membantu untuk kita achieve pendapatan yang konsisten. Seterusnya sales funnel dan follow up base. Contoh konten dan sales funnel ni saya akan tunjuk apa kita nak buat daripada konten, lepas tu funnel dia, lepas tu strategi dia. So saya akan tunjuk step by step. Yang kelima ni, yang keenam, 5 elemen penting dalam video, dan yang ketiga sebab dia keluar sini nombor kan, so selalu tersasul. 3 CTA wajib. Okay, so kita pergi satu persatu. Sebelum bermula, okay, kita kena faham ada 3 jenis channel. Okay, 3 jenis channel yang berbeza. Yang pertama, YouTuber. Yang kedua, content creator. Dan yang ketiga, channel business. So YouTuber ni macam mana? YouTuber ni macam saya. Saya buat channel Wan Muhammad Ali. Macam Syahmi Sazli, Alif Irfan, ada apa nama, Akil Zulkifli yang saya letak dalam video webinar tu kan. So orang-orang ni adalah YouTuber. Macam dekat sini nama dia Mak Lutfi. Mak Lutfi. So Mak Lutfi ni dia dah tak jadi YouTuber dah. Dia dah tak jadi YouTuber. Kalau dulu anda perasan dia popular kan dengan dia punya konten-konten bersahaja dia buat jalan cerita macam-macam lah masa dia duduk di luar negara dulu. Kemudian sekarang ni dia buat satu channel baru, nama dia ML Studio. Baru tak baru dah dalam 5 tahun ke berapa tahun macam tu. Dah lama dah. Dan ML Studio ni adalah channel infotainment dia panggil. Nombor 1 di Malaysia sekarang ni.
dah ada 1 juta lebih subscriber. Dan Mak Luffy kalau tak silap saya tak pernah keluar dalam channel tu. Mak Luffy tak pernah keluar, yang keluar orang lain. Dan dia invite beberapa influencer, beberapa orang doktor, dia invite lah siapa-siapa je yang ada sesuatu info untuk bercakap, untuk berkongsi dalam channel Mak Luffy ni ataupun ML Studio ni. So orang hanya akan nampak logo je, logo macam apa yang logo Mak Luffy tu, dia macam saya tak tahu gambar apa. Saya tak pasti, macam ulat je saya tengok kan, logo di warna hitam tu, hitam putih. So anda boleh buka anda punya telefon, cuba type ML Studio, so anda boleh nampak lah channel tu. So Mak Lutfi tak pernah keluar dalam channel tu. So itu bukan channel, ini konsep yang saya asingkan. 3 konsep ni ataupun 3 jenis channel ni saya yang asingkan. Benda ni tak ada dijelaskan di mana-mana tempat lah. Tapi pada pemerhatian saya, 3 ini adalah channel-channel yang berbeza. So YouTuber ni adalah channel ataupun orang yang present diri dia. Contoh anda tengok satu lagi, nama dia Asfar Badrul. Asfar Badrul dia buat channel tentang review street food. Okay, makanan tepi jalan, kedai-kedai makan. So dia buat video macam tu, tetapi dia tak pernah tunjuk muka dia. Dia tak pernah tunjuk siapa dia. Walaupun macam tu, yang present tu adalah diri dia. Yang berjalan, yang keluar, jumpa orang apa semua tu adalah diri dia. So yang itu saya masih senaraikan sebagai YouTuber. Okay, channel macam tu kita masih lagi dikira YouTuber. Jadi mungkin dalam kelas hari ni ada yang dia rasa dia tak berani nak present diri dia, tak berani nak tunjuk muka dan sebagainya. Anda jangan risau. Okay, anda tak perlu pun nak tunjuk muka anda. Saya ada ramai student yang buat channel YouTube yang tak tunjuk muka dia. Contohnya channel-channel resepi, ada channel-channel yang info-info berkaitan dengan Palestin, info-info berkaitan dengan Illuminati lah, dajjal-dajjal ni semua kan. So dia tak tunjuk diri dia. Tapi channel tu ada nama dia dan dia yang mengolah konten-konten dalam tu lah. Itu masih lagi dikategorikan sebagai YouTuber lah. Content creator ni dia lebih banyak buat konten yang tak semestinya dia sendiri yang buat. Okay, so tu beza dia. Dan channel bisnes macam channel McDonald, kalau anda ada bisnes, anda mestilah nak buat channel anda untuk bisnes anda, betul? So macam saya sendiri, kita ada channel You Business, kita ada channel Azadel, channel Kedai Kreatif, banyaklah channel-channel yang saya buat untuk bisnes. Tapi bukan fokus untuk naikkan subscriber, bukan fokus untuk dapatkan income daripada monetization dan sebagainya. Tapi kita guna channel-channel tu untuk promote ataupun buat marketing bisnes kita sahaja. Jadi ada 3 channel berbeza. So anda kena decide, anda nak buat yang mana satu. Biasanya 2 ni lah, YouTuber ataupun content creator. 2 ni lah kalau nak buat duit. Okay, kalau nak buat bisnes, bukalah channel bisnes. Tapi hari ni kita nak belajar buat duit ataupun passive income. So anda boleh pilih YouTuber ataupun content creator. Okay, next. 2 laluan berbeza. Ini yang banyak berlaku dalam kita punya market ni, dalam pasaran Malaysia ke Indonesia ke. Bila orang buat channel dan dia mudah putus asa. Sebab apa? Sebab dia ikut laluan pertama ni. Laluan pertama ni dia buat channel, okay, dia bina channel YouTube dia. So dia mengharapkan channel tu grow ataupun channel tu berkembang. Dia nak cuba dapatkan 1000 orang subscriber dan 4000 jam masa tontonan untuk dia monetize. Bagi orang yang tak tahu, saya rasa semua orang dah tahu sebab yang join kelas hari ni majoriti adalah orang yang join saya punya webinar yang percuma tu. So dalam tu saya dah tunjuk, nak dapatkan duit daripada YouTube, kita kena dapatkan 1000 orang subscriber dan 4000 jam masa tontonan untuk monetize. Okay, jadi kebanyakannya orang dia akan bina channel dia buat macam-macam konten. Lepas tu dia nak bina pengaruh lah dalam channel tu, dia nak bina engagement, dia nak bina follower dia. Tetapi benda itu sangat susah. Okay, sangat susah nak dapat. Sebab apa? Saya nak bagi tahu terus terang kepada anda, saya sendiri ambil masa untuk buat duit daripada YouTube monetization tu
saya ambil masa setahun. Okay, setahun untuk dapat monetize. Maksudnya saya bermula tahun 2019. Okay, kalau masa mula-mula saya upload video bulan 12 2018, tapi betul-betul saya start channel YouTube, okay, bangunkan channel YouTube saya tahun 2019. So sepanjang setahun tu saya buat untuk dapatkan 1000 orang subscriber dan 4000 jam masa tontonan, ambil masa lebih kurang setahun, bulan 12 baru boleh monetize. Okay, bulan 12 2019 baru boleh monetize. Maksudnya baru boleh buat duit dengan YouTube tu. Okay, bulan 1 barulah saya dibayar. Bulan 1 tahun 2020 barulah saya dapat duit pertama, gaji pertama daripada YouTube. Okay, so ini ambil masa setahun bagi saya lah. Okay, so channel saya ni slow sikit. Sebab saya buat channel yang educated, channel yang banyak benda-benda teknikal, banyak benda-benda yang saya bukan buat channel viral, okay, video-video yang orang panggil apa, yang prank apa semua tu kan, yang tu dia viral lah. Tapi macam kita punya channel ni, saya punya channel ni bukan macam tu, so dia agak slow. Tetapi dengan strategi, alhamdulillah boleh achieve, boleh capai. Dan saya tak pelik setahun tu sebab saya bukannya buat full time, okay, buat secara part time, macam orang kata bukanlah fokus sangat kan, so sekali-sekala. Tapi duit tu walaupun saya dapat selepas setahun, tapi sebab saya guna yang kedua ni, laluan yang kedua, saya buat duit dulu, okay, barulah saya kembangkan channel saya. Sebab tu kalau anda tengok channel saya ni ambil masa lebih kurang 3 tahun untuk dapat 100,000 subscriber. So dia agak slow. Okay, 3 tahun ni sebenarnya nak kata slow sangat taklah juga, tapi slow lah berbanding dengan channel-channel yang macam student saya dah sekarang ni baru beberapa bulan dia orang ada yang dah dapat 30,000 subscriber. Okay, ada yang hanya setahun dapat 100,000 subscriber. So dia orang lebih laju sebab channel dia orang bukan berkaitan dengan ilmu-ilmu teknikal benda-benda macam ni, tak, dan dia orang fokuslah dia orang buat. So kalau anda rajin ataupun kalau konten anda menarik, okay, anda menggunakan niche-niche tertentu yang mudah dapat follower, so setahun insya-Allah boleh dapat 100,000 subscriber. Setahun. Cuma kena konsisten lah buat video tiap-tiap bulan, lebih kurang dalam 4 hingga 8 video sebulan, lebih kurang macam tu. So akan achieve 100,000 dalam masa lebih kurang setahun, tapi kena ada dia punya strategi lah. Okay, so saya mencadangkan kepada anda, bila anda nak buat duit macam seperti mana yang saya buat, so kita guna laluan yang kedua, buat duit dulu, okay, kemudian kembangkan channel lepas tu lah, ataupun buat duit sambil kembangkan channel. Maksudnya channel kita naik dalam masa yang sama, duit kita dapat dalam masa yang sama, kita kembangkan bisnes channel kita. So ada dua laluan ni, yang orang biasa buat yang ni. Sebab tu ramai orang dia putus asa, dia rasa dah orang kata tak semangat sebab tak ada hasil, tak ada result. Okay, tapi kalau kita mula-mula kita buat tu, hasil dah ada, result dah dapat. Ni banyak berlaku kepada YouTuber yang dia guna YouTube bukan sebab dia nak buat duit dengan YouTube. Dia buat YouTube tu sebab dia nak bercerita tentang bisnes dia, tentang program-program yang dia buat, tentang produk-produk dia dan sebagainya lah. Dia nak buat duit dulu. Dia guna YouTube tu untuk buat duit. Kemudian channel dia sikit demi sikit naik. Okay, subscriber daripada sikit sehingga naik 1,000, 2,000, 5,000 macam tu. Tapi biasanya dia akan start, dia tak sampai 10,000 orang. Okay, 10,000 orang subscriber. Ni saya tengok ramai dah kawan-kawan saya yang buat penerangan tentang bisnes-bisnes produk-produk dia orang dalam YouTube, channel dia naik tak sampai 10,000 orang. Sebab tak ada strategi lah. Nanti saya tunjuk macam mana strategi dia. Okay, so 4 jurus ninja. Okay, 4 jurus ninja ni, tujuan dia, ninja ni adalah untuk viralkan video kita ataupun video kita tu mendapat ranking dalam YouTube. Okay, yang pertama adalah jurus shadow clone. Ni kita akan belajar detail ni, semua ni saya akan tunjuk sekali dekat YouTube saya nanti. So kedua, jurus menumpang ombak. Okay, jurus menumpang ombak. Dan yang ketiga, penjejak mimpi. Seterusnya yang keempat, ikatan halimunan. So nama
nama-nama yang agak unik lah. Sebab apa saya pakai nama-nama macam ni, sebab apa saya pakai ninja lah apa semua ni, sebab nak bagi anda mudah ingat. Okay? Dan nak bagi anda rasa macam benda tu, kan orang kata nama biar gempak kan. Biarlah benda biasa pun, kita tukarkan nama tu biar gempak sikit, barulah kita semangat nak buat. Lepas tu kalau kita contoh macam kita bercerita dalam YouTube ke, dalam Facebook ke kan. So sekarang ni tengah buat jurus penjejak mimpi. So orang tak tahu tu benda apa. Okay. Jadi kita barulah orang akan tertanya-tanya dan barulah kita akan share benda apa. So kalau benda tu dah dibuka ataupun dah diberitahu, okay, ni apa benda. So orang pun tengok, benda ni aku dah biasa dah kan. So kita tak dapat tarik perhatian dia. Jadi sekarang ni kita nak tarik perhatian, so kita akan gunakan nama-nama macam ni dan saya nak anda ingat ni, jurus nombor 1 adalah shadow clone, jurus nombor 2 adalah menumpang ombak, yang ketiga penjejak mimpi, yang keempat ikatan halimunat. So ingat yang depan ni tak apa dah. Okay, satu kataan je, shadow, ombak, mimpi, ikatan. Okay, sebab apa? Sebab nanti masa kita nak buat konten, saya akan senaraikan konten ni kena guna jurus apa. Nombor 1 ke nombor 2, nombor 2 ke nombor 3, macam tu. So anda kena ingat benda ni. Okay, dan bukan sekadar ingat nama dia, ingat apa tujuan dia. Okay, so kita pergi yang pertama, jurus shadow clone. Okay. Alright, so jurus shadow clone ni, nama pun shadow clone, kita copy. Dia biasanya dalam Naruto, kalau anda pernah tengok anime Naruto, shadow clone ni dia copy diri dia tu jadi banyak lah macam tu. So apa yang kita nak buat dalam jurus shadow clone ni adalah kita buat kajian video orang lain yang popular, okay? Kita search video orang lain dan tiru konten mereka. Tujuan dia adalah shadow clone ni kita nak tiru. Ini teknik ninja ni. Teknik ninja kita nak tiru, okay, video ni contoh anda tengok contoh channel saya lah. Okay? Mungkin ada yang nak buat macam saya punya channel, nak buat channel tentang buat duit, tentang buat bisnes kan. Anda pun pergilah ke dalam channel saya. Anda tengok video mana yang popular. Dan bukan sekadar popular, yang evergreen. Okay, video yang popular dan evergreen. Sebab apa? Sebab kalau kita buat video, kita cari video orang lain dan kita tengok popular ni, maksud dia ada dalam 100,000 orang view. Okay, 100,000 view macam tu. So itu video yang popular lah, ataupun 50,000 tu boleh consider lagi lah, 50,000 hingga 100,000 view boleh dikatakan video itu popular lah. Dan popular tu dia tidak ada sangkut paut dengan viral. Viral ni maksudnya viral ikut situasi tertentu. Contoh macam sekarang ni viral isu harimau. Okay, pembalakan harimau tu. Okay, kena buat pembalakan disebabkan nak jaga populasi harimau, baik untuk harimau kan. So benda ni viral. Jadi bila benda tu viral, kita pun buat video, bukan kita lah, orang lain lah, dia buat video tentang menafikan pembalakan baik untuk harimau contohnya. So benda tu tengah viral dan dia buat video pasal tu. So video tu akan cepat naik. Okay, video tu akan cepat naik. So video tu mungkin dapat 50,000 view, mungkin dapat 100,000 view. So bila kita jumpa video macam ni kita tak nak buat shadow clone. Bukan. Sebab apa? Sebab kita nampak video ni banyak view ni, so bolehlah tiru dia orang kan. Tak boleh, sebab benda tu dia viral masa tu je. Video tu dia tak evergreen. So kalau kita tiru dia, mungkin dia dah buat 3 bulan lepas dan benda tu dah viral pada 3 bulan lepas. So kita baru nak buat sekarang. Jadi bila kita buat sekarang, musim viral tu dah habis. Jadi video kita tu tak akan ke mana lah. Okay, so kita tak nak video yang viral, kita nak video yang evergreen. Jadi tengok isu, contoh yang evergreen ni macam kalau katakanlah buat resepi. Okay, resepi tu anda kena tengoklah tarikh bila dia buat dan kalau bila search di Google contohnya, nanti saya akan tunjuk satu-satu lah. Bila search di Google ada tak timbul video tu. So kalau timbul video tu maknanya video tu masih lagi mendapat ranking di Google. Okay, so kita nak tiru video-video macam tu. Okay, untuk peringkat awal ni saya setahu saya lah, saya tak kenal siapa peserta saya hari ni. Adalah beberapa orang yang saya kenal tapi bukan semua. Cuma yang saya tahu anda masih lagi di peringkat permulaan.
Belum ada lagi yang ada 10,000 orang subscriber ke atas. Okay, itu yang saya tahulah. Kalau saya silap, anda just bagi tahu je lah dalam ruangan chat tu, anda dah ada 10,000 ke atas. So pada sebelum 10,000 subscriber, kita punya strategi adalah nak tiru orang ataupun nak cari konten-konten yang orang search, orang cari. Kita bukan nak share kita punya pendapat lagi. Nak share pendapat ataupun nak buat video sendiri tu tak ada masalah, teruskan. Boleh. Tapi dalam masa yang sama, cari video-video yang viral dulu supaya kita dapat ranking dulu ataupun supaya channel kita ni mendapat perhatian dalam Google. Okay. Sekejap. Sekejap Ada slide tak bertukar ke? Saya tengok kejap. Slide tak bertukar. Anda tak nampak jurus shadow clone ni tak nampak? Baru tukar. Tadi tak tukar Tadi tak tukar. Okey, baru tukar. Alright. So, saya buka macam ni je lah. Okay, saya buka macam ni dulu. So, tiru bukan sekadar kita nak tiru dia orang punya content. Kita nak tiru juga dia orang punya tag. So, tag tu apa? Oh, tadi saya cakap tanpa slide slide tak keluar. Okey. Pelik juga kenapa slide tak bertukar. Mungkin dia loading ke, saya tak pastilah. Okey, so cuba berada dalam senarai rekomendasi video mereka. So tujuan kita guna shadow clone ni, tujuan dia adalah kita nak berada dalam recommendation video dia. Maksudnya bila orang lain tengok video dia, orang lain tengok video dia tu kan, tengok sampai habis sebab video dia popular, video dia banyak view. Selepas tu ada video kita di bawah. Pada bahagian recommended, pada bahagian suggested video tu ada video kita di situ. Sebab apa video kita boleh masuk di situ? Sebab video kita seakan-akan video dia. Okay, itu nama dia shadow clone. Kita dah clone dia punya content. Tapi jangan kita tiru dia punya ataupun jangan kita download video dia lepas tu kita upload dalam channel kita, tak boleh. Kita nak tiru tajuk, kita nak tiru apa penceritaan yang dia buat. Lepas tu kita nak tiru dia punya tag. Itu yang kita nak tiru. Yang lain-lain bukan yang lain-lain, video dia tu kita tak nak ambil. Kita tak nak dituduh sebagai ciplak pula kan. Kita buat cara kita lah, tapi kita tiru orang lain punya konten. Ini saya tunjuk dekat YouTube. Okey, bagi anda yang tak biasa dengan apa yang saya cerita ni, contohnya tag anda tak pernah dengar, recommendation video anda tak pernah dengar, suggested video anda tak pernah dengar, anda jangan risau. Benda-benda teknikal ni anda akan belajar dalam video tutorial. Okey, video tutorial nanti selepas habis kelas dalam petang ni, tengah hari nanti, kita akan bagi anda akses untuk masuk ke video tutorial YouTube, YouTuber and YouTube for Business. Itu tutorial ada dalam website Masterclass. Masa anda tempah tu, website yang sama. Nanti kita bagi link lah, anda jangan risau. So benda tu anda boleh belajar selepas ni. Okay, so kita buka YouTube. Sekarang boleh bagi pada saya, anda nak buat channel apa? Saya nak ambil contoh konten yang kita nak cari ni. Boleh bagi contoh channel anda nak buat channel pasal apa? Kita nak buat kajian ni. Kita nak buat search. Saya nak tunjuk skill untuk buat kajian ataupun nak curi pula dah, nak tiru orang punya konten ni. Anda buat channel pasal apa? Boleh bagi seorang dua. Share anda punya niche. Motivation, alright. So Tuan Yusof kata dia buat motivation. Ada lagi yang lain-lain? Saya belum ada. Okey, belum ada Alright, so tak apa, kita cuba pergi dekat motivation. Saya tukar slide. So nak buat channel tentang motivasi So kita cuba cari dulu. Kita type motivasi dulu, perkataan motivasi dulu. Alright, tengok video ni, dia ada 163 view. Okay, 163k view Tip kejayaan hidup 2019. Nampak tak? Dia ada perkataan 2019. So dia meletakkan perkataan
perkataan pula, dah dia meletakkan tahun di situ. Kalau anda tengok channel saya pun, saya ada buat cara ataupun panduan ubah hidup untuk tahun 2022. Saya ada buat video macam tu. Kita letak tahun supaya dapat menarik perhatian orang. So di sini yang ini ada 3.9 juta view 2 tahun lepas video ni. So video ni dia evergreen. Abdi Suhardi, saya rasa ni daripada Indonesia, 1.3 juta subscriber. So kita buka video ni. Okay, yang pertama, apa yang kita nak tengok adalah dia punya tajuk. Jangan pernah takut berjuang sendiri. Video motivasi. Ini tajuk dia, jangan pernah takut untuk berjuang sendiri. Jadi kita, yang pertama kita dah boleh dapat satu idea untuk tajuk. Okay, so kita boleh buat tajuk yang lebih kurang sama. Jangan takut untuk berjuang seorang diri ke, macam tu. Jadi benda tajuk tu dah lebih kurang dah. Yang pertama. Lepas tu tambahlah ni perkataan motivasi ni, buat macam dia buat. Okay. Dan ingat dia 3.9 juta view banyak Dan sekejap kita tutup iklan dulu, nak tengok video ni. Ini video-video yang tak ada muka. Okay, dia buat presentation sahaja. Benda ni anda boleh buat dengan PowerPoint. Masukkan video, masukkan perkataan. Lepas tu anda bercakap. Anda record lah anda bercakap kan. Okay, lepas tu boleh upload dalam YouTube dan tak perlu pun nak menunjukkan diri anda. Okay. So ini satu konten yang tengok sampai habis lah. Tengok sampai habis dan belajar macam mana dia buat. Kemudian kita nak copy yang kedua adalah dia punya tag. Dia tak ada tags. TAG tag ni. Tag So dia tak ada tag. Jadi kita tak boleh nak tiru dia punya tag lah. Untuk video ni tak ada tag. So video dia bergantung sepenuhnya kepada tajuk dan juga konten dia. Dan kemungkinan besar sebab dia ni channel dia memang dah popular. Kemungkinan lah. Tapi saya rasa tak juga sebab ni tahun 2019 dia upload. Disebabkan video ni channel dia naik. Kemungkinan besar disebabkan video ni channel dia naik. Okay, so kita nak study lagi Abdi Suhardin ni. Dia punya channel kita nak tengok lagi. 5 alasan kenapa kamu tidak dihargai orang lain. Okay, ini pun bagus. Ni sama. Dia tak tunjuk muka dia. Dia hanya buat video presentation sahaja. Okay. So kita pergi pada bahagian video. Kemudian kita pergi short. Dan klik pada most popular. Alright. Okay, so sekarang pada akhir-akhir ni, video dia lama-lama dia tak tunjuk diri dia. Saya tak tahulah, kita tengok dekat ni sekejap. Kita tengok dekat oldest. Ada. Ni 4 tahun yang lepas, dia bermula 4 tahun yang lepas. Memang dia ada letak diri dia. Tapi video yang ada muka dia kurang popular. Okay. Kurang popular berbanding dengan video yang tak ada muka dia. Most popular, kalau tengok kat sini, nampak? Kebanyakannya adalah macam video-video ulasan dia lah yang dia tak letak muka dia. Dia hanya buat video-video slide dan bagi penerangan saja. Tuan yang bertanya tadi, saya rasa anda boleh ambil channel ni sebagai satu reference. Okay, dalam webinar baru ni saya ada sebut dapatkan 3 reference. Okay, 3 channel reference dan ini boleh ambil salah satu dan kita tiru konten dia ni saat kamu berada di titik terendah. Okay, buatlah dalam bahasa ni, bahasa Indonesia mungkin, bahasa Melayu lah juga kan, tapi dia punya lenggok tu Indonesia lah. Kita buatlah dalam Melayu. So kita buka, saya rasa dia tak ada tag juga. Kita cuba tengok bawah. Ya, dia tak ada tag. Memang dia tak ada tag. Kita tengok video yang baru.
Cuba tengok video yang terbaru. Okay, 4 hari yang lepas. Memang tak ada tag. Memang tak ada tag Okay, sebelum saya nak terangkan lebih lanjut tentang tag ni, okay, saya nak maklumkan kepada anda, sebelah sini yang saya pakai ni, nama dia Social Blade 1. Okay, satu saya install Social Blade. Ini kita install dia panggil Chrome Extension. Chrome Extension ni dia akan keluar dekat sini lah, dekat atas ni. So, ini Social Blade. So, saya boleh nampak di sini dia punya grade, channel dia punya grade, berapa dia punya subscriber rank, lepas tu berapa dia punya income bulanan dia. Dia punya income bulanan dia antara $800 hingga $13,000 sebulan. Saya boleh terus nampak dekat sini lebih kurang $13,000 lah ataupun $10,000 sebulan lah income dia. Jadi anda darablah sendiri kan kali 3 berapa income dia sebulan. Okay. So seterusnya yang bawah ni dia panggil keyword everywhere. Okay, keyword everywhere. So dia akan senaraikan apa keyword-keyword yang digunakan. Cuma dalam channel dia ni dia tak pakai tag ataupun dia tak pakai keyword. Seterusnya kita ada video TubeBuddy. TubeBuddy. Semua ni ada dalam tutorial nanti. Jadi kalau anda rasa macam apa pula ni benda ni kan tak faham tak? Tak apa, ada dalam tutorial tu. Nanti anda akan belajar dan anda akan buat daripada situlah. Dan seterusnya vidIQ. Sebab mungkin ada dalam kelas ni tiba-tiba tanya kan, saya tak ada pun benda ni. Kenapa tak ada kan? Sebab tak install lagi Chrome Extension. Nanti anda akan belajar dalam video tutorial tu. Okay, so saya terpaksa cari channel lain. Okay, kita cari channel orang lain sebab channel dia ni tak ada tag. Bila tak ada tag bila tak ada tag kita susah sikit nak menumpang channel dia. Sebab apa? Sebab keyword tu apa yang dia tulis kita tak ada tak sama dengan kita. Okey. Mana ni tak pergi. Motivasi YouTube. Okay, kita cuba video ni pun banyak, rahsia untuk berjaya dan tenang Ustaz Wadi Anwar. Okey, video ni banyak daripada Abu Khadijah. Jadi dalam perjalanan ini okey, contoh macam mana nak tiru video ni. Macam mana nak tiru? Yang pertama, anda boleh buat video kita panggil reaction. Ambil video ni, okey, buat reaction. Buat reaction ni anda besar kat sini, dan video ustaz ni kecil je lah kat sini. Okey. So buatlah tajuk pesanan Ustaz Wadi Anwar tentang rahsia untuk berjaya dan tenang. Macam tu. Jadi anda pasang video tu, anda dengar dan anda ulas. Anda dengar dan anda ulas. Ulas ni macam beri pendapat lah. Bukan ulas tu nak condemn ustaz ke tak kan. Kalau video-video lain tu boleh lah condemn tentang makanan ke apa semua tu tak apa. So jangan cari penyakit lah. Cari buat-buat video yang yang viral disebabkan lawan ustaz ke apa semua tu. Jangan cari penyakit lah. Buat benda-benda macam tu. Okay. So anda boleh buat video macam tu dan kita tengok dekat sini. Okay, nampak ada tag. Inilah saya maksudkan tadi tag. Okay, yang ni daripada Social Blade. Okay, Social Blade punya tag. Yang ini dekat keyword everywhere. So dia senaraikan di sini apakah tag-tag yang digunakan. Lepas tu ini daripada vidIQ. Okay, nama dia vidIQ. So kalau tengok dekat sini, perkataan untuk tenang mendapat ranking nombor 1. Anda boleh nampak tak ni? Anda boleh nampak tak yang untuk tenang ada nombor 1 tu? Nampak tak? Komen sikit, chat sikit. Boleh nampak tak? Okey, nampak. Bagus. So, dia bagi tahu dekat sini, keyword untuk tenang ni, bila orang cari dalam Google ataupun dalam YouTube, video ni akan keluar nombor 1. Perkataan Ustaz Wadi Anwar, dia akan keluar nombor 35. Perkataan rahsia akan keluar nombor 9. Macam itulah lebih kurang. So, apa beza keyword-keyword daripada TubeBuddy ke semua ni? Tak ada beza, sama je.
Okay, ni semua perkataan yang sama. Yang ni cuma beza dia adalah yang ni dikeluarkan oleh Social Blade, yang ni daripada Keyword Everywhere, yang ni daripada vidIQ. So benda sama je. Okay. So kita nak copy ni, nampak tak button kat sini ni kecil ni, kita nak copy. Tekan copy tu, dan bila kita buat video kita nanti pada bahagian tag, okay, saya bukalah senang saya buka saya punya channel. Kita pergi pada YouTube Studio. Okay, saya pergi pada content dan saya, okay, ni video yang terbaru saya. Okay, ini adalah dipanggil YouTube Studio, dan di sinilah kita nak buat letak tajuk, letak description. Dalam telefon pun ada, boleh juga letak dalam telefon. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda yang tadi ini. Okay, ini video Ustaz Wadi. So anda dah tiru lebih kurang tajuk dia lebih kurang. Anda dah tiru konten dia lebih kurang. Okay, anda buat konten anda sendirilah. Lepas tu anda nak tiru dia punya tag. So kita nak copy ni. Tekan copy di sini. Lepas tu saya pergi ke saya punya channel. Saya punya video editing ni. Lepas tu okay, ini description. Lepas tu kita nak cari tag. Ni dia tag. Okay, ni nampak tag. So ini perkataan yang saya buat dalam video ni lah. Jadi sekarang ni saya just tekan paste je, Ctrl C. Seterus keluar. Okay, teks yang digunakan oleh Abu Khadijah tadi, okay, yang digunakan dalam Abu Khadijah terus masuk ke dalam saya punya tag. Okay, saya just copy di sini je. Okay, nampak tak apa yang dia tulis? Tengok dekat mana dia start ni. Perniagaan ni saya tulis. Okay ni, start perkataan Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Don, Ustaz Jeffrey, Ustaz Kazim, Ustaz Khairi, Ustaz, okay, kebanyakannya Ustaz lah. Lepas tu dia letak perkataan meletup. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Isuki, ML Studio pun ada juga. Dia letak Malaysia Kini, Dr. Maza, Dr. Razaimi, TV3 Official, Syami Sazli, Zuki. Apa kaitan benda ni, nama-nama ni dengan channel dia? Apa kaitan dengan video ni tadi? Apa kaitan? Ni. Video ni. Ada kaitan ke? Okay. Didi Chronicle. Tak ada kaitan. Okay. Ustaz Auni apa semua ni, Alih Irfan, TV3, tak ada kaitan kan? Tapi kenapa dia letak? Okay, kenapa dia letak perkataan ataupun keyword-keyword ni? Sebab dia nak bila orang search video-video ataupun orang sedang tengok video Alih Irfan ni, video ni keluar juga. Video ni keluar. So video ni yang saya kata tadi, kita nak menumpang pada bahagian recommendation ataupun pada bahagian suggested video. Menumpang di mana? Menumpang di sini. Bawah ni bila kita scroll, nampak ni. Okay. Ini video-video yang akan keluar selepas video ini. Okay, selepas video yang kita tengok ni, video ni yang akan keluar. Jadi kita shadow clone ni, kita nak duduk di sinilah. Shadow clone. Kalau kita tak pakai teknik shadow clone ni, kan, sampai bila video kita tu baru nak keluar depan ni? Itulah masalah kita. Bila kita buat YouTube ni, kita tak ada strategi. Bila tak ada strategi, video kita tak keluar. Bila video kita tak keluar, tak ada orang klik. Dan kalau video kita keluar sekalipun, orang tak nak tengok pun. Okay, sebab apa tak ada orang nak tengok? Sebab mungkin tajuk yang kita buat, mungkin konten yang kita buat tu tak menarik. Sebab itulah shadow clone, kita cari video-video yang popular dulu. Video-video yang menarik dulu. Dan kita tiru. Lepas tu kita nak menumpang duduk di sini. Jadi orang yang biasanya kalau seseorang tu dia nak cari rahsia berjaya, rahsia untuk tenang, dia tak akan tengok satu video. Betul tak? Ya, kita tengok sini. Rahsia untuk tenang. Okay, so kita akan buka satu, dua, kita akan tengok video ni pula lepas tu. Kan, kita pun akan tengok video ni yang mana-mana keluar dekat sini. So seandainya channel kita tadi, konten dia lebih kurang macam konten yang Ustaz Wadi ni, nampak? Rahsia dia duduk ranking nombor 1 sekarang ni. Kan saya dah tulis tadi kan, rahsia, perkataan rahsia tu ranking dia agak tinggi kan. So, bila kita dah tiru dia orang punya konten ataupun dia orang punya tajuk, so kita berpotensi untuk berada dalam list ini juga.
Itu yang saya buat. Okay, untuk mendapat ranking dalam YouTube. Okay. So nampak tak macam mana shadow clone tu berfungsi? Saya harap anda dah boleh jelas macam mana nak buat benda ni, macam mana nak copy tag, okay, nak masukkan dalam tu apa semua tu. Yang itu anda akan belajar secara teknikal. Kelas hari ni saya nak tunjuk strategi. Okay, so anda nampak dulu strategi yang kita buat ni. Alright, so saya pergi ke slide seterusnya. Okay, yang kedua. Jurus yang kedua, kelebihan dulu. Kelebihan jurus shadow clone. Yang pertama, mudah tersenarai dalam suggested video. Okay, dalam suggested video. Dia ada dua kelebihan bila anda buat shadow clone ni. Yang pertama, okay, anda akan disenaraikan ketika orang tu sedang tengok video. Bila dia tengok video orang lain, so mungkin video anda ada di bawah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila orang tu dah tutup, okay, bila dia dah tutup dah video tu, dia dah tak tengok dah. Lepas tu nanti petang ke malam ke dia masuk balik. So bila dia masuk balik, barulah video kita keluar. Sebab Google menganggap dia berminat dengan video-video berkaitan dengan rahsia tenang tadi ataupun rahsia untuk berjaya tadi. Jadi memandangkan channel kita ataupun video kita tajuknya seakan-akan sama, tag dia seakan-akan sama lebih kurang. Jadi mungkin YouTube menganggap dia akan minat juga nak tengok video kita. Kalau dia tengok video tadi sampai habis, video orang sebelum tu. Itu nama dia suggested video. Jadi Google akan suggest dalam newsfeed. Kan biasa kita buka dalam YouTube kan, YouTube akan senaraikan beberapa video yang bukannya kita pilih pun, dia dah senarai je kan. Tapi video tu biasanya adalah daripada video-video yang berkaitan dengan video-video yang kita tengok sebelum ni. Kalau anda tengok video tentang kita panggil fitness, okay? Anda tengok video tentang fitness, 2-3 video anda tengok, lepas tu anda tutup YouTube. Lepas ni anda masuk balik dalam YouTube, anda akan nampak banyak video-video fitness yang akan dipamerkan. Kalau anda tengok video motivasi, lepas ni video motivasi banyak akan keluar. Okay? So itu dia shadow clone. So kelebihan dia mudah tersenarai dalam suggested video. Yang kedua, channel anda mula dijumpai dan dikenali. Okay? Sebab masa mula-mula kita buat channel, tak ada orang tahu nama channel kita, tak ada orang kenal kita. So kita hanya boleh menumpang daripada channel-channel orang lain. So kita nak dijumpai dan dikenali. Itu yang peringkat awal. Sebab tu saya kata tadi, sebelum 10,000 orang subscriber, buat video-video yang seakan-akan video orang lain. Gunakan strategi untuk naik. Jangan buat video yang kita rasa benda tu okey. Sebab kita belum ada subscriber, orang tak jumpa lagi. Okay, next, menumpang populariti video orang lain berpotensi menjadi video evergreen. Macam video-video motivasi tadi adalah video evergreen. Okay, macam Tuan apa nama tadi yang bertanya tadi Tuan Yusof kata dia nak buat video motivasi. Motivasi ni memang sangat power sebenarnya. Sebab zaman sekarang ni ramai orang stres. Ramai orang tertekan dan diorang kadang-kadang tak ada tempat untuk meluahkan perasaan tu. Diorang banyak tengok video lah, tengok-tengok video, cari apa nama ni ustaz-ustaz ke yang boleh bagi motivasi secara indirect lah. Bukan jumpa direct apa semua kan ada sebab tak semua orang boleh share diorang punya masalah. So diorang tengok-tengok video lah dan biasanya diorang akan tengok sampai habis. Diorang akan tengok sampai habis, diorang akan tengok lama. Jadi untung buat video-video macam ni dia evergreen. Okay, kelemahan dia perlu bersaing dengan channel hebat. Itu kelemahan dia lah. Jadi, bila kita kena bersaing ni, apa yang perlu kita buat adalah buat yang lebih baik lah. Maksud buat yang lebih baik tu antaranya dia punya design thumbnail tu. Gambar tu bila orang tengok, macam saya buka YouTube tadi, so biar gambar tu anda punya menarik. Okay, kalau anda tarik buat duit dengan Shopee di Google, di YouTube. Okay, antara video yang ranking paling tinggi adalah video saya. Dan kalau anda tengok video saya dengan video-video orang lain, anda akan perasan satu benda yang jelas. Satu perkara yang jelas. Benda apa? Saya punya video warna hijau. Saya punya video YouTube tu tentang Shopee
warna hijau. Majoriti orang akan guna warna oren sebab Shopee warna oren. So contoh bila orang cari cara buat duit dengan Shopee, boom keluar kan list senarai video-video tentang Shopee. Dan majoriti oren ataupun tak ada warna ataupun mengarut sekali lah dia punya. Dan tiba-tiba boom keluar saya punya video warna hijau. Saya punya gambar tu warna hijau. Dan kalau anda perasan majoriti saya punya video tentang Shopee adalah hijau. Kecuali video-video yang berkaitan dengan scammer Shopee. Itu saya pakai warna merah, warna oren macam tu. Tapi kalau channel buat duit dengan Shopee, warna dia hijau. Saya nak bezakan dengan orang lain dan nak tarik perhatian penonton. Dan Alhamdulillah strategi tu berjaya. Dan saya dapat sekarang dah 700,000 lebih view untuk video tu. Sedangkan video tu bukanlah video-video orang orang tengok video kelakar ke prank ke kan, bukan. Video belajar. Dan video tu bukannya sekejap, dekat kalau tak silap saya setengah jam kot, lama video tu. Tapi boleh dapat view yang tinggi dan watch time yang panjang lah. Alhamdulillah. So perlukan strategi, warna mainkan peranan. Kalau anda buat benda-benda yang berkaitan dengan orang lain ni, kita nak guna shadow clone ni pastikan nampak berbeza. Walaupun kita nak clone orang, kan, janganlah tiru baju dia sama. Okay? Kita tak nak tiru baju dia, kita nak colour baju lain. Kita nak perhatian. Okay, next. Kita pergi ke strategi yang kedua ataupun jurus yang kedua. Seterusnya, kita pergi kepada jurus menumpang ombak. So, jurus menumpang ombak ni adalah jurus yang mana kita menumpang isu-isu viral. Okay? Kita menumpang isu viral. So, jurus menumpang ombak, kita bukan nak evergreen. Tidak, dia tak akan evergreen. Dia tak akan. Tetapi, apa kelebihan dia, jurus menumpang ombak ni, nantilah kelebihan tu lepas ni, slide lain. Yang pertama, kenal pasti isu-isu viral semasa. So, macam mana nak kenal pasti isu viral? Anda pergi dekat YouTube, anda type trending. Bukan type trending, anda pergi dekat ada button trending tu, klik di situ. Saya rasa anda tak pelik lah dengan benda tu kan. Trending dalam YouTube tu biasalah kita boleh tekan kat situ, so dia akan ada list-list video yang tengah trending. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, anda boleh tengok dalam Twitter ataupun dalam IG ataupun dalam Facebook, apakah isu-isu semasa yang sedang hangat sekarang. Biasanya dia akan bertahan antara seminggu hingga 2 minggu. Jadi anda kena alert dan anda kena cepat bertindak. Okey. Sekarang ni ada tak isu viral? Ada tak isu viral sekarang ni? Saya tak tahu sangat. Sorry, ada masuk call. Setahu saya tak ada lagi lah. Setahu saya tak tahulah kalau ada. Cuma setahu saya tak ada. Cuma kalau anda nak buat jurus menumpang ombak ni, dia tidak Dr. M sakit. Ya, Dr. M sakit. So betul, saya tahu Dr. M sakit. Cuma saya tak tahu benda tu dia viral ke tak. Saya tak tahu. Tapi kalau katakanlah anda rasa benda tu orang tengah cari, orang tengah nak tahu, so buatlah konten tu. Buat konten tu. Saya ambil contoh apa yang saya buat untuk menaikkan channel saya pada PKP tahun lepas. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas, tahun 2020. Okay. Saya buat satu video tentang makeover, room makeover, bilik, hiasan bilik lah. So kalau anda tengok, itu adalah antara video yang banyak view lah. Kalau most popular video dalam channel saya adalah saya buat room makeover tu. So room makeover ni ada kaitan ke dengan channel saya? Yang berkaitan, channel saya kan tentang buat duit dan juga bisnes secara online. So bila saya renovate bilik, mana ada kaitan? Tak ada. Tetapi pada waktu tu, ada tengok video tu, oh tuan dah follow saya lama lah maksudnya tuan dah follow saya lama. So waktu tu PKP kan, waktu tu PKP sedang berlangsung. Jadi bila PKP, orang buat apa? Orang duduk di rumah. Dan bila duduk di rumah ni, orang sedang mencari idea nak buat apa dengan keluarga, nak beli apa di Shopee, nak beli apa di DIY untuk renovate rumah dia. Sebab ramai orang memang dia nak hias rumah dia nak hias bilik dia, tetapi dia tak ada idea ataupun dia tak ada masa. Kan, dia tak ada masa nak buat benda tu semua.
tiba-tiba PKP melanda. Okay, saya follow tuan masa tengok video Fingo. Okay, terima kasih. Alright, so bila situasi tu berlaku, so kita grab lah peluang tu. Sama juga dengan tahun 2000, tahun lepas lah, ke tahun 2020, saya lupa tentang apa ni, like and share, apps like and share. Sama juga sebenarnya Fingo pun sama. Fingo pun saya guna situasi tu, dia sedang viral. Orang sedang mencari apa itu Fingo. Dan saya buat tu bila saya dah study, okay, Fingo ni dia punya syarikat gini dan dia punya syarikat boleh orang kata dia bukan scammer lah. Senang cerita gini bisnes apa pun ada buka ada tutup, ada berjaya ada gagal. So kalau bisnes yang scammer memang kita tahulah dia scammer. Macam bisnes Fingo ni dia gagal. Bisnes tu bankrupt ataupun bisnes tu tutup. Dia bukanlah bankrupt, sebenarnya dia rebrand. Dia tukar kepada nama Mimol. Mimol, dan saya di-invite juga daripada team diorang untuk masuk join Mimol team tu. Tapi saya dah buat company lain, saya dah ada saya punya business lain, so saya tak join. Okay, diorang sebenarnya tutup Fingo dan buat sebab Fingo ni kenapa diorang tutup, diorang dah tak boleh nak pergi. Sebab ramai leader-leader dalam tu memberontak disebabkan Fingo tukar dia punya strategi jual produk lebih rendah. Produk harga lebih rendah. Dengan tu commission dapat sikit. Jadi leader-leader ni tak nak buat. So bila leader-leader tak nak buat, dia orang tak boleh nak jalan lah. Tu saya cerita sedikit lah. Dan bisnes tu akhirnya dia orang tak boleh nak bergerak. Okay. Dan masa tu jugalah PKP lah dan sebagainya kan. So bisnes tu tutup. Tu biasalah bisnes tutup. Kalau scam dia lain. Dia memang nak scam duit kita. Kita beli barang tak dapat apa-apa pun. Kita bayar benda yang kita tak dapat. Kan. So tu beza dia. Ada dengar? Ya, betul. Barang MCO memang mudah susah masuk. Masa Fingo tu, sebab Fingo dia direct barang daripada China. Kebanyakan lah barang-barang dia tu daripada China. Jadi masa tu PKP dan memang Fingo kena teruk lah, barang tak sampai. Dah lama, 2 bulan, 3 bulan tak sampai. PKP kan waktu tu. So okay, habis cerita dekat situ. Cuma saya nak cerita, kita menumpang ombak ketika waktu tu Fingo sedang naik dan Fingo sedang orang cari. So saya menumpang ombak tu. Dia bukan sekadar viral, dia juga sedang orang carilah, senang cerita orang cari. Tapi anda tak perlulah nak kalau anda tak tahu dari segi konsep yang mana scam, yang mana bukan scam, jangan sesekali terlibatlah. Okay, kalau tahu tak apa, kalau tak tahu jangan terlibat. Okay, boleh tanya orang yang lebih tahu dulu. So kalau tak tahu, lebih baik buat video-video tentang isu semasa saja. Ini jurus menumpang ombak. So elakkan mengguna clickbait. So clickbait ni akan menyebabkan channel anda kena hentam. Okay, channel anda ni kena report. So itu bahaya dia clickbait ni. Mungkin video tu view dia tinggi, mungkin video tu ramai orang tengok pada waktu tu. Tapi percayalah cakap saya, selepas itu anda akan mengalami, channel anda akan mengalami orang kata kejatuhan yang sangat drastik lah. Okay. Video tu naik ni sebab clickbait kan. Anda buat video tentang orang tengah viral, so anda buatlah satu lagi konten yang clickbait, yang benda ni macam menarik perhatian daripada orang yang viral tadi kan. So orang pun pergi tengok, rupa-rupanya tak ada apa pun dalam video tu. Jadi orang sakit hati. So dia report lah, dia buat apa semua, so channel anda akan jatuh teruk. Okay, next, guna peluang untuk tambah subscriber. So untuk tambah subscriber, channel jurus menumpang ombak ni memang power. Memang power. Saya majority saya punya subscriber yang laju, paling laju datang adalah dengan jurus ini. Okay, jurus menumpang ombak. Okay, antaranya video tentang makeover bilik, yang tadi Fingo, video tentang click and share, like and share. Okay, like and share tu adalah scammer. So video tu saya ulas tentang like and share, bukan saya join saya bagi tahu itu adalah scammer. Program scammer. So pun naik cepat saya punya channel. Dan inilah strategi. Video Atomy pun banyak. Okay, saya menumpang ombak juga. Atomy tengah laju, so saya menumpang ombak. Sebenarnya video Atomy saya tu ada lagi dalam saya punya video, dalam saya punya YouTube, tapi saya dah tutup semua. Saya dah unlisted. Okay, saya dah tak buat dah. Sebab apa? Sebab ada isu lah. Isu dia, isu patuh syariah tu lah. So benda tu dah selesai sebenarnya. Atomy dah ada pegawai ataupun panel patuh syariah. Tapi saya nak cerita dekat sini, kalau anda nak naik, anda nak grow anda punya channel, gunalah jurus menumpang ombak. Tetapi kalau anda nak evergreen, ini bukan jurus dia.
Kalau anda nak konsisten, anda nak passive income, ini bukan jurus dia, bukan. Ini bukan tempat untuk passive income, ini untuk grow. Sebab tu channel saya, kalau anda tengok, ramai je orang buat channel tentang buat bisnes, buat duit kan. Tapi nak dapat 100,000 bukan senang. Okay, 1,000 subscriber. Okay, next. Kita pergi next, kelebihan dia. Okay, kelebihan jurus menumpang ombak ni. Yang pertama, menjadikan video anda viral lah. Okay, bila anda menumpang ombak, okay, video anda akan viral. Yang kedua, membantu menambah subscriber dan watch time. Inilah masanya, ketikanya channel anda dapat monetize. Biasanya sebuah channel tu dia dapat monetize disebabkan jurus menumpang ombak. Dia sebab video dia boom, tiba-tiba naik 10,000, 20,000, 50,000 hingga 100,000 orang view. Bukan orang lah, 1,000 view. Okay. Kemudian dia punya watch time pun naik juga. So masa ni anda tiba-tiba dapat monetize. Okay. Lepas tu perkembangan channel anda memang pantas. Tapi kelemahan dia, video tu biasanya, bukan biasanya, memang tak evergreen lah. Sebab isu viral ni di sementara je. Yang kedua, subscriber anda kurang kualiti. Itu kelemahan dia. Subscriber kita ni tak ada kualiti, kurang kualiti. Lepas tu perlu bergantung kepada isu viral seterusnya. Jadi kalau tak ada isu viral, kita tak ada isi. Ini kelemahan jurus menumpang ombak. Tapi dia sangat power untuk naikkan channel kita. Guna jurus ni, pandai-pandailah cari isu viral. Tapi benda tu memang kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan channel kita. Tak apalah, yang penting channel kita naik, betul tak? Okay. Cuma subscriber kurang berkualiti sebab apa? Sebab dia orang, contoh channel macam Tuan Shoot tadi, dia buat channel motivasi, tiba-tiba dia cerita tentang isu politik. So bila dia cerita tentang isu politik, channel dia naik laju kan. Tiba-tiba video seterusnya adalah motivasi. Jadi dia punya subscriber tu bukan nak tengok motivasi, dia nak tengok isu semasa berkaitan dengan politik. Tapi video politik dah tak ada. Jadi dia orang ni tak tengoklah video kita. Dia orang subscribe tapi tak tengok. Jadi kita punya video tu ataupun kita punya view jatuh merudum. Okay, next. Okay, so itu je lah untuk jurus menumpang ombak anda buat. Tapi tak boleh bergantung kepada jurus ini untuk lama ataupun untuk passive income. Seterusnya, jurus penjejak mimpi. Ini jurus untuk memang long term lah. Long term. So jurus penjejak mimpi ni adalah jurus keyword. Okay, jurus berkaitan dengan keyword. Anda nak orang jumpa channel anda, video anda apabila dia mencari sesuatu konten. Buat kajian video-video tentang keyword tersebut, hasilkan video yang lebih baik. Lebih kurang macam jurus yang pertama tadi, jurus shadow clone, lebih kurang. Tapi kita nak keyword. Okay, kita pergi kepada Google, saya tunjuk sekejap ni Google lah ni kan. So kita nak type apa nama ni, contohnya resepi resepi. Okay. So ini bukan, kalau anda perasan dekat sini, ini bukan perkataan yang saya pernah type. Okay. Ini perkataan-perkataan ni bukan saya pernah type. Saya tak pernah type perkataan ni. Tetapi dia keluar. Okay. Resepi ayam, resepi nasi ayam, ayam masak merah, sup ayam, ayam masak kicap. So bermaksud resepi ayam tu mempunyai keyword yang tinggi di Google. Dan kalau anda tengok pada ruangan sebelah sini, okay, sebelah sini, trend data for Google. Ini perkataan Google tadi. Ini resepi ni tak keluar lagi. Saya tekan search Saya tekan search. Perkataan resepi. So kita tengok dekat sini, trending dia macam mana perkataan resepi ni. So ini dia. Dia ada di tepi ni. So ini keyword everywhere. Dia akan keluar bila anda install Chrome extension tadi. So dekat sini dia bagi tahu dekat kita resepi, perkataan yang biasa orang cari adalah resepi masakan kampung. Resepi lauk 1001 resepi mudah. So ini adalah perkataan-perkataan keyword-keyword yang orang cari. Dan sama juga dekat atas tadi ni perkataan saya tak tahu resepi ayam. Tapi kalau anda tengok dekat bawah ni long tail. Long tail keyword ni maksudnya keyword yang ekor dia panjang lah.
Perkataan maknanya perkataan yang bersambung. Yang orang cari adalah resepi ayam, nasi ayam, kan keluar dekat Google tadi kan, kat sini. Bila saya type tadi, saya type resepi, dia terus auto suggest. So kenapa Google letak ni perkataan-perkataan mudah, masakan, nasi ayam, ayam-ayam apa semua ni kan? Sebab itu adalah perkataan yang biasa orang cari. Okay. Jadi kalau anda nak buat channel resepi sebagai contoh, anda buatlah banyak-banyak resepi berkaitan dengan ayam. Ataupun anda just copy ni. Ni perkataan ni anda boleh copy di sini. Anda boleh copy ataupun anda gunakan semua perkataan ni, masukkan dalam anda punya tag tadi. Masukkan dalam tag. Sebab ini adalah perkataan-perkataan yang orang cari. Okay. So baru-baru ni saya buat BitPay. Saya back balik. Okay. So kalau saya type BitPay di situ, ini yang saya dah type. Kita buang dulu yang saya dah type ni. So apa perkataan yang orang cari dalam BitPay? Ini perkataan yang orang cari. BitPay, BitPay 20, BitPay transfer to bank, BitPay card, BitPay Shopee, BitPay Malaysia 20. Ini perkataan-perkataan yang orang cari. Tengok, BitPay Malaysia in Tamil. Ada juga. BitPay Malaysia register, BitPay review. So kita nak semua perkataan ni masukkan dalam kita punya video BitPay tadi. Kalau kita buat video pasal BitPay lah. So inilah cara dia, kita nak menggunakan jurus penjejak mimpi. Itu nama dia, penjejak mimpi. Kita nak cari orang yang mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang dia sedang cari. So kita nak jejak orang-orang ni. Okay. So saya namakan dia jurus penjejak mimpi. Jadi kita nak cari keyword, perkataan-perkataan yang orang cari. So bila kita jumpa keyword tu, kita buat video tentang perkataan tersebut. So bila kita buat video tentang perkataan tersebut, Google ataupun YouTube akan senaraikan video kita apabila orang search perkataan itu. Sebab itu video ini biasanya evergreen. Kalau anda buat resepi masakan tadi, kita boleh tengok itu adalah perkataan yang orang dah cari dalam Google, yang dah listed. So bila kita buat, dia akan evergreen lah sebab orang guna perkataan. Dia bukan isu-isu virus masa, tidak. Cuma kalau macam BitPay tadi tu mungkin viral lah kan, dia sedang viral, dia sedang naik sebab ada promosi. Sekarang ni BitPay punya promosi dah habis, tetapi dia punya referral tu masih ada lagi, masih boleh dapat lagi RM10 atas satu referral. Sebelum ni RM20. InsyaAllah mungkin akan datang akan ada balik. Saya tak tahulah yang tu. Okay, so itulah dia jurus penjejak mimpi. So buat kajian dan hasilkan video yang lebih baik lah. Tengok video orang lain. Okay, buat video yang lebih baik daripada dia. Saya sentiasa menggunakan strategi ni. Alhamdulillah, video saya biasanya ranking dia tinggi. Walaupun masa saya masih mula-mula buat channel YouTube. Dulu saya nak cerita kepada anda tentang yang tadi yang saya buat pasal Shopee. Masa saya buat video tentang Shopee tu, subscriber saya kalau tak silap waktu tu baru dalam mungkin dalam 20-30 ribu kot. Ramai dah kan, ramai. Tapi pada waktu tu dah ada banyak video-video pasal Shopee daripada channel-channel yang ada 100,000 subscriber. Daripada channel-channel lain. Channel saya baru tak sampai lagi macam diorang. Tapi macam mana tiba-tiba saya boleh potong diorang. Macam mana saya boleh potong sehingga dapat 700,000 subscriber dan antara yang tertinggi dalam YouTube berkaitan dengan Shopee. Begitu juga dengan BitPay. Bila saya buat sebelum ni, benda tu tak viral, benda tu tak jalan. Dan bila kita buat, benda tu dah start sampai 100,000 view. Dulu orang nak kenal BitPay pun susah. Orang anggap benda tu scammer dan sebagainya lah. Tapi bila kita bagi video step by step, dengan color yang kita guna, dengan kelebihan yang kita buat, orang boleh ambil tindakan kan. So benda tu cepat viral. Dan video tu juga, macam saya punya video Shopee, video BitPay semua tu, bukan dia banyak view, bukan disebabkan jumlah orang yang tengok tu ramai, bukan. Tetapi orang yang sama tengok berulang kali. Itu kelebihan dia. Orang yang sama tengok berulang kali. Kenapa dia tengok berulang kali? Sebab dia sedang tiru apa yang kita ajar dalam tu. Video tu kan step by step. Jadi dia pun tengok bila dia tak sempat ikut, dia forward balik, dia tengok balik. Dia ulang balik, dia tengok balik. Jadi benda itulah yang membantu untuk satu-satu video menjadi
banyak view. Okay, so kelebihan jurus penjejak mimpi ni adalah menepati sasaran penonton. Anda dapat penonton yang tepat. Terus tuju kepada orang yang berminat. Saya nak buka ni. Okay. So siapa dia cari dan dia jumpa video kita, maksudnya dia memang sedang memang sedang mencari benda tu, dan anda muncul. Bila anda muncul, anda berpotensi menawarkan servis ataupun produk kepada mereka. Sebagai contoh, ada orang dia buat channel berkaitan dengan tanaman pokok. Okay, so orang pun cari tip nak bagi bunga tahan lama, nak bagi bunga kembang ke apa semua kan. Dia cari benda tu dan dia jumpa video anda. Maksudnya apa? Dia sedang mencari solution. Dia sedang mencari masalah, dia sedang cuba menyelesaikan masalah. Sebab itu kita panggil penjejak mimpi, impian dia. So, bila dah kita bagi video-video yang macam tu, why not kita offer sesuatu? Why not kita bagi servis ke dan sebagainya. Letak nombor telefon anda dekat bawah video tu ataupun dalam video tu, bagi tahu, okay, untuk kembangkan pokok ni gunalah produk sekian-sekian-sekian. Anda pun berilah link ke untuk dia beli dan sebagainya. Jadi secara automatik, selain daripada dia dapat konten, kita dapat subscriber, mungkin kita dapat view, kita juga dapat customer. So, dan video anda evergreen. Itu yang kelebihannya lah. Kemudian kelemahan dia, view tidak banyak dan agak lambat. View dia taklah banyak dan agak lambat, hanya tertumpu kepada orang tertentu. Saya tunjuk contoh, ini channel kedua saya. Okey. Cara buat Play-Doh. Ini saya buat ketika PKP 2 tahun lepas, tahun 2020. Okey, ini tengok saya punya video ni. Okey, video ni saya menggunakan shadow clone. Shadow clone ni saya tengok orang lain punya channel yang dia buat. Ni antara video yang saya tengok. Sebab video saya ni tahun 2020. Ni ditulis 1 year ago. Sebenarnya ni tahun 2020 ni, bukan tahun lepas. Okay, ni video saya yang ni. Cara buat Play-Doh di rumah guna 3 bahan mudah. Ini cara mudah, cara membuat Play-Doh sendiri dari tepung. DIY anak. Yang ni saya tak pasti Malaysia ke ataupun Indonesia. Saya rasa Indonesia. Tengoklah dia punya subscriber ada 3 juta. Yang ni subscriber dia 8.7 juta. Ni CNN. Okay, CNN okey lah kan. CNN Indonesia. So video-video okey ni 5 tahun lepas. Okay, video-video yang lebih lama tu adalah video yang saya belajar daripada dia orang dan saya guna konsep menumpang ombak, bukan menumpang ombak, shadow clone. Saya buat video saya sendiri dan video ni saya menggunakan jurus penjejak mimpi juga, yang mana saya menggunakan keyword. So alhamdulillah video ni dapat 271,000 view. Tengok ni, April 2020. Okay, April 2020 saya buat video ni dan pada waktu tu channel ni masih lagi dalam 1,000 orang je subscriber. Channel Media Kreatif ni adalah channel saya. Kita tengok sekejap channel ni. Majoriti saya menggunakan video-video penjejak mimpi lah. Macam ni kan. Kita pergi dekat video. Okay, tengok video ni. Cara elakkan habuk penuh satu bilik ketika drill. Ini adalah keyword. Penjejak mimpi. Cara tukar tombol pintu. Ini penjejak mimpi. 4.2k view. Tak banyak, okay? Tapi tinggi berbanding dengan video-video yang biasa. Okay, so ni 10 bulan lepas. Dan video ni evergreen, tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, puan-puan, video ni evergreen. Ni yang baru lagi 600 view. Ni saya tak promote video ni. Cara lajukan kipas bilik, lajukan balik kipas shilling yang slow. So ini adalah video-video yang kita panggil penjejak mimpi lah. Dia video tentang apa kita panggil video yang orang guna keyword, orang cari. Okay, so macam ni, wanita ini makeover rumah, flat jadi macam kondo. Ini orang lain yang buat hiasan tu. Saya hanya ulas je. Macam saya bagi tahu tadi kan.
Video ni anda boleh tengok lah dekat media kreatif, cari wanita ini makeover rumah flat, so anda akan nampak video ni. So video-video yang menggunakan keyword ni dia agak tinggi view dia. Okay, view dia agak tinggi. So itulah strategi dia menggunakan jurus penjejak mimpi. Okay. So bergantung kepada keyword lah. Kalau keyword tu yang ramai orang cari, lagi tinggilah view kita. Kalau tak ramai orang cari, maka view kita pun rendah. So seterusnya kita nak pergi kepada yang keempat ataupun yang terakhir, jurus ikatan halimunan. Okay. Jurus ikatan halimunan ni berapa pula? Okay, hasilkan video bersiri tentang topik-topik tersebut. Okay, video bersiri tentang topik-topik tersebut, konten dari berbagai sudut, jawab persoalan penonton, bina hubung kait antara video, gunakan tag yang sama berulang. Okey, ikatan halimunan ni maksud dia adalah kita mengikat antara video 1, video 2, video 3 dan bercerita tentang keyword yang sama, point yang sama, cuma dari sudut yang berbeza. Sebagai contoh, sebagai contoh saya tunjukkan kepada anda, ini video saya tentang atomi. Okay. Bila saya buat video tentang atomi, saya buat bersiri. Apa itu atomi? Kenapa atomi viral? Siapa di sebalik atomi? Adakah atomi haram? Okay, ini saya buat video ni, saya buat video pasal apa? Pasal menjawab persoalan-persoalan orang. Lepas tu saya buat kesan apabila tak tukar akaun distributor. Okay, atomi, 3 langkah penting selepas jadi ahli. Okay, cara daftar ahli, cara mudah isi borang. Follow dan belajar ni saya ambil video daripada Dr. Tengku Asmadi. So Dr. Tengku Asmadi ni dia ada buat video, saya just, ini bukan channel saya, Wardah Abdul Rahman. Saya just masukkan dalam playlist je. Okay, tujuan dia adalah untuk combine orang-orang yang tengok saya punya video tu biar dia tengok semua tu. Okay, kemudian kali pertama cuba Hemohim, buat duit dengan tukar berus gigi. So video ini adalah koleksi video-video tentang atomi. So dia ada satu ikatan dan orang tak perasan. Kadang-kadang orang cari video apa itu atomi. Lepas dia tengok video apa itu atomi, esok dia akan nampak atomi 3 langkah penting untuk jadi ahli. Dia akan nampak video ni. Jadi kalau dah masa dia tengok video atomi ni dan dia mula berminat, so dia nampak video lain, dia akan tengok lagi. Kemudian katakanlah dia nak join atomi, dia pun cari cara daftar ataupun cara register borang atomi. So dia akan jumpa cara daftar ahli atomi baru. So bila dia jumpa video ni, dia akan nampak juga video lain sebab dia dah masuk ataupun dia dah tengok video yang ada keyword berkaitan dengan atomi. Jadi dia akan nampak juga video-video atomi saya yang lain selepas itu. Jadi video ni dia orang sebenarnya telah pun terikat, telah pun menjadi kita panggil kita punya sasaran untuk tengok dan tengok. Jadi dengan strategi ni kita dapat meyakinkan orang, kita dapat menaikkan kita punya video punya view. Walaupun view kalau anda tengok view saya ni yang tinggi yang ini, apa itu atomi ni tinggi dalam 50,000 lebih view. Lepas tu yang Hemohin ni pun tinggi juga, rasa dalam puluh-puluh ribu view juga. Lepas tu 3 langkah penting selepas jadi ahli. So video 3 langkah penting lepas jadi ahli ni saya memang target yang pertama orang yang tak tahu apa-apa, yang kedua orang yang join atomi tapi tak tahu nak buat apa lepas tu. Jadi dengan adanya video ni dia orang ada guideline macam mana nak buat selepas jadi ahli. So kita bagi tahulah, jadi bukan saya seorang yang tarik saya punya customer ataupun saya punya team yang tengok video tu. Orang-orang lain, leader-leader lain pun dia akan tarik orang-orang tu tengok juga video saya sebab dia orang buat apa lagi dia orang nak cerita video saya dah ada, betul tak? Jadi kita menjawab persoalan orang dan kita ikat benda ni dengan berbagai-bagai sudut jawapan. Okay, buat duit dengan berus gigi. Kali pertama cuba Hemohim, cara mudah isi borang, cara daftar ahli, okay, 3 langkah penting. Kesan apabila tak tukar. Banyak lagi sebenarnya konten boleh buat tetapi tak sempat saya nak buat, saya dah keluar. Okay. Sebenarnya saya dapat invitation daripada HQ Atomi untuk bekerjasama dengan dia orang lah dalam membina konten-konten Atomi ni. Cuma saya tolak. Okay, saya tolak sebab
yelah saya ada bisnes sendiri, syarikat sendiri dah, dan saya tak aktif lagi lah Atomy. Jadi bukan saya saja buat separuh jalan ke tak. Benda ni memang niat asalnya nak buat betul-betul, tapi disebabkan isu viral dan lepas tu saya dah buat company baru, so saya berhentilah. Saya tak nak orang hilang percaya. Macam contoh saya promote Atomy, tiba-tiba saya lari kan. Sebenarnya bukan saya lari, tapi kita kena faham lah bila situasi berlaku macam melibatkan agama, patuh syariah. Jadi kita tak boleh nak berkompromi lah benda tu. Walaupun dah ada panel syariah apa semua, saya dah buat company lain untuk menggantikan Atomy bagi saya lah. Okay. Seorang yang teruskan Atomy teruskanlah sebab ada lagi leader-leader yang lain. Tapi macam saya dah ada company baru, company sendiri, kenapa saya nak buat Atomy lagi? Betul tak? Jadi saya dah beralih kepada company sendiri. Okay, next. Ini contoh yang kedua tentang BitPay. Okay, buat duit berapa yang saya hasilkan kan. Lepas tu buat duit 200 sehari dengan BitPay. Ini buat duit ni, perkataan-perkataan macam ni saya guna adalah jurus penjejak mimpi. Sebab ramai orang cari keyword perkataan buat duit. Ramai orang cari macam tu. So saya gunalah perkataan tu untuk first punya tarikan pertama. Yang kedua, perkataan yang biasa orang cari adalah scam, BitPay scam. Adakah BitPay scam? So saya buat video pasal scam. Lepas tu step by step join Atomy apa semua ni. So saya buat pula step by step sebab ada orang type perkataan step by step cara nak register BitPay, cara nak guna BitPay, cara nak buat duit dengan BitPay. So kita olah jawapan-jawapan tu dalam berbagai-bagai keyword. Dan ini akan menjadi jurus ikat tanah limunan yang mana orang tengok video ni, dia akan tengok video ni, dia akan tengok video ni, dia akan tengok video ni. So video saya tu dia akan berkisar dalam dalam ikatan yang sama. Okay. So orang tu dia bila dia search lagi dia akan jumpa saya lagi, search lagi jumpa saya lagi. Ini baru sikit lah, 4 je, tak banyak sangat. Okay, last kali saya nak tunjuk tentang Shopee. Shopee nampak? Ini je 1, 2, 3, 4, 5 ni je yang saya buat video tentang Shopee. Tapi saya dah dapat income daripada Shopee ni ataupun income daripada video ni, boleh dikatakan hampir 100,000 total boleh dikatakan hampir 100,000. Nanti saya tunjuk. Antaranya dekat dekat affiliate saya dapat lebih kurang antara 50 hingga 60,000. So video sahaja, video ni dalam satu video ni pun saja dalam 29,000 saya dapat. Okay. So itu strategi dia lah. Jadi ikatan halimunan ni akan membantu channel kita untuk buat duit passive income. Sebab orang yang first mula-mula dia masuk ke channel kita, dia akan jumpa video yang paling popular. Selepas tu dia akan nampak video yang seterusnya, kemudian dia semakin yakin. Selepas dia semakin yakin, dia akan mula mencari macam mana nak belajar lagi. So dia akan membuat pembelian lah ataupun dia akan membuat tindakan seterusnya untuk dia pergi lebih jauh. Okay. So saya dah create benda ni dan saya tak payah pun nak follow up. Saya tak payah pun nak message dia orang ke apa semua, tak perlu. Benda ni saya dah buat daripada tahun 2020. Ni video-video ni pada tahun 2020 lagi saya dah buat sehingga sekarang dah bawa masuk dalam 100,000 lebih kurang lebih kurang. Kalau secara ni nya dalam 90,000 lah, RM90,000. Okay. So bayangkan hanya koleksi video ikat tanah limunan ni menggunakan dua function lah. Yang pertama saya buat shadow clone, yang kedua halimunan. So dengan teknik ni shadow clone, orang jumpa video saya disebabkan dia tengok video orang lain. Okay, dia jumpa video saya, lepas tu bila dia dah tengok video saya, dia termasuk dalam ikatan halimunan ni pula. So dia dah terikat dalam tu dan saya dapat income daripada YouTube, saya juga dapat income daripada commission jualan produk. Okay. So kelebihan jurus halimunan ni, saya nak buka ni. Saya join Atomy lepas tengok video tuan. Okay, terima kasih. Alright, so kelebihan jurus ikatan halimunan menarik penonton lihat lebih banyak video kita. Okay, menarik lebih ramai orang. Okay, ni saya baru cerita kepada anda tentang strategi last nanti hujung nanti kita akan belajar tentang teknik untuk buat video tu supaya orang tengok lama.
supaya orang rasa macam benda tu menarik. Itu yang kedua. Sekarang ni anda dah nampak strategi kan? 4 teknik ni saya dah cerita, so anda dah nampak lebih kurang apa sebenarnya strategi yang saya buat. Kalau anda pergi ke channel saya, anda tak, benda ni orang tak nampak. Okay? Benda ni tak nampak. So benda ni saya dah guna lama lah, daripada tahun 2020 tu saya dah pakai strategi ni. Cuma kali ni baru saya cerita macam mana sebenarnya saya buat. Okay, tingkatkan watch time. So watch time anda akan naik sebab orang akan jump dari satu video ke satu video yang lain dan dia nak lagi dalam. Macam Tuan Aisyah Yusni kata, dia join Atomy selepas tengok video saya. Selepas tengok video saya, dia ada proses pula yang saya buat. Dia macam mana dia orang join, macam mana dia orang register. Saya guna funnel. Nanti saya tunjuk kepada anda macam mana nak guna funnel tu. Menarik minat penonton, membantu video anda keluar lebih kerap dalam suggested dan juga recommended video. Kemudian menambah keyakinan penonton. Kelemahan dia view tidak banyak dan lambat. Sama juga macam teknik tadi yang penjejak mimpi tu, sama juga. Dia tak banyak sangat sebab dia tertumpu. Ada orang masa saya post video, saya dapat 100,000 subscriber pada bulan 11 tahun PAS. So saya post lah, saya tulis dalam saya punya Facebook, Alhamdulillah saya dah dapat 100,000 subscriber. Lepas tu dia kata, mana channel dia nak tengok. Lepas dia tengok tu dia kata banyak channel video saya dalam tu view sikit. Dia kata tapi view banyak je yang sikit, dia kata yang kurang daripada 1,000 orang. Okay, view saya banyak yang tak banyak view lah, tak banyak orang view dalam 700, 800, 1,000 lebih. Tak banyak pun view yang ada puluh-puluh ribu, yang ada ratus ribu. Dan memang betul, channel saya sehingga hari ini jumlah total view baru dalam berapa dalam tak sampai 3 juta lah, tak sampai 3 juta view selama 3 tahun saya buat. Okay, 3 tahun saya buat tak sampai 3 juta view lagi. View maksudnya view saya agak rendah. Ni saya punya student yang buat lebih kurang dalam tempoh 8 bulan, 8 bulan macam tu. Dia punya channel saja dah dalam 16 juta ke berapa? Tak sampai 16 juta kot. Mungkin dalam 10 juta, 9 juta macam tu. Dalam 8 bulan je. Saya 3 tahun, okay, baru 3 juta. Baru nak masuk 3 juta. Tak 3 juta lagi. Okay. So, nampak tak benda tu? Jadi sekarang ni, dia buat video-video yang orang nak tengok. Yang benda-benda menarik, benda-benda viral. Saya bukan buat benda tu. Itu bukan strategi saya. Sebab tu saya bagi tahu tadi, sebelum bermula, kita kena pilih sama ada kita nak buat laluan pertama atau laluan kedua. Laluan pertama, buat ataupun kembangkan channel anda dengan view-view yang tinggi dan sebagainya. Lepas tu baru buat duit. Selepas anda jadi influencer semua kan. Tapi nak tunggu boleh dapat duit tu, lambatlah proses dia sebab nak kena popular dulu. Laluan kedua, anda buat duit dulu, dalam masa yang sama channel anda naik. Inilah laluan yang saya guna. Seorang akan tengok, takkanlah kan, view sikit je, takkanlah banyak sangat dapat apa semua kan. Dan kalaulah channel saya ni dapat view seperti mana orang lain, dekat saya punya video tu saja pun dah, saya punya YouTube saja pun income dah 5 angka lebih. YouTube saja kalau view saya macam tu. Tapi sekarang view saya tak macam tu, view saya rendah je. Jadi sebulan saya dapat dalam 3, 4 ribu, 5 ribu macam tu. So di YouTube saya dapat tak banyak lah sebab saya buat duit dulu, bukan saya bangunkan channel dulu. Nampak So saya menggunakan jurus-jurus ini. Saya tak kisah sangat. Bukan tak kisah tapi tak penting sangat bila kita pakai jurus halimunan ataupun dekat jurus penjejak mimpi tu. Dia tak penting sangat view tu tinggi. Yang penting adalah targeted view. Orang yang tengok tu adalah orang yang kita target. Orang yang cari keyword. Orang yang nak tengok video kita berulang-ulang supaya dia orang bertindak. So bila dia orang bertindak, dia orang contohnya register ke, dia orang beli produk yang kita show ke. So kita dapat income dekat situ lah yang tinggi. Dan itulah yang menyebabkan kita dapat passive income yang tinggi. Kalau mengharapkan YouTube bayar tak banyak. Nanti saya tunjuk beza setiap video YouTube dan berapa income yang kita dapat. Saya tunjuk saya punya channel terus. Secara terus terang anda boleh tengok. Okay? So itulah dia kelebihan jurus penjejak, jurus ikatan halimunan. So saya dah share dengan anda 4 strategi ni.
saya harap anda dah nampak jurus-jurus ni dan anda dah boleh plan idea apa untuk anda buat shadow clone, macam mana anda nak buat. Yang kedua tu menumpang ombak, yang ketiga macam mana nak gunakan jurus ikatan penjejak mimpi, dan akhir sekali ikatan halimunan ni. Saya harap anda dah nampak empat ni. Macam mana kalau orang tengok video kita tak habis, contoh video kita 15 minit, orang tengok 5 minit, dapat payment tak? Dapat. Okay. Walaupun orang tengok berapa minit, dia bukan soal orang tengok berapa lama. Ketika orang tengok video kita tu, ada tak iklan keluar? Okay. Ada tak iklan keluar? So kalau ada iklan keluar, barulah kita dapat kita akan dapat income tu lah, payment tu dibayar. Tapi kalau iklan tak keluar, tak dibayar lah. So kalau dia tengok 5 minit tu dah 2 iklan keluar, 3 iklan keluar, so kita dibayar lah. Skip iklan pun dibayar juga. Sebab masa keluar tu, dalam 3 second tu ataupun 5 second yang keluar iklan tu, dia dah bayar dah. Tapi sikit lah, jumlah dia kecil. So kalau dia tengok sampai habis, lagi banyak. Satu lagi, nak letak nama channel, sebab saya memang belum ada channel sendiri. Okey, kalau nak letak nama channel, tak tahu nak letak nama apa, boleh letak nama sendiri dulu. Sebab nama channel ni dia boleh tukar. Jadi tak perlu risau, maknanya boleh tukar balik nak pakai nama apa. Cuma jangan kerap sangatlah tukar nama tu. Sebab mula-mula tu boleh tukar lagi, tapi lama-lama ada apa ni, jadi susah sikit nak tukar sebab dia kena bagi pengesahan dan sebagainya lah. So peringkat awal boleh pakai nama sendiri dulu. Okey, seterusnya 3 sumber duit dari YouTube. Okey, yang pertama ni basic lah. Okey, secara asasnya walaupun berapa banyak kita buat duit di YouTube ni, asasnya daripada 3 sumber sahaja. Yang pertama YouTube sendiri ataupun Google AdSense. YouTube punya duit tu dah adalah daripada Google AdSense. So kita kena register Google AdSense untuk dapatkan duit selepas monetization. Maksudnya selepas kita berjaya dapatkan 1000 orang subscriber, 4000 jam masa tontonan, kita kena register Google AdSense dan dapatkan duit daripada situlah. Dia orang akan bayar di situ dan dia akan hantar surat ke rumah kita untuk buat pengesahan alamat. So anda boleh register awal-awal, tak perlu nak tunggu anda boleh monetize baru nak register. Sebab surat tu lambat. Saya dimaklumkan oleh beberapa orang peserta yang dah pun boleh monetize. Sampai sekarang dah 3 bulan saya tak silap, tak dapat lagi surat tu. So selagi tak dapat, selagi tu YouTube tak bayar kita lah. Yang kedua, bisnes ataupun produk kita sendiri. Dan yang ketiga adalah bisnes dan ataupun produk orang lain. Kita promote bisnes ataupun produk orang lain. Okay, so first kita pergi kepada Google AdSense. So sumber satu, Google AdSense dibayar atas iklan yang keluar. Okay, dibayar atas iklan yang keluar. Berapa kali iklan dipaparkan? Iklan tu dipaparkan sebanyak berapa kali? So itu akan menjadi penentu juga berapa duit kita dapat. Kemudian jenis iklan yang dipaparkan. Jenis-jenis iklan ni maksudnya adakah iklan yang boleh skip ke, iklan yang tak boleh skip ke, iklan yang ada banner dekat bawah ke. So jenis-jenis iklan tu akan menentukan harga juga. Dan seterusnya kategori iklan mengikut niche. Setiap niche adalah berbeza harga dia. Niche yang paling mahal dalam YouTube, bayaran iklan yang paling mahal adalah iklan berkaitan dengan financial. Berkaitan dengan kewangan. Kalau anda buat video berkaitan dengan kewangan, saham, video-video macam ni akan mendapat ranking yang tinggi. Akan mendapat pendapatan yang tinggi dalam dalam YouTube, Google AdSense tadi. So kita akan tengok rujuk kadar CPM untuk menentukan nilai yang dibayar. CPM ni maksud dia adalah cost per mile. Cost per mile ni maksudnya 1000. 1000 impression. Maksudnya dalam 1000 orang yang tengok, berapa kita dibayar. Berapa kita duit yang diberikan kepada kita. Jom kita tengok saya punya channel. Saya tunjukkan kepada anda.
Kita masuk saya punya channel, Your YouTube Studio. Okay, so ini channel ada simple analytic di sebelah sini. Kita pergi pada bahagian analytic yang detail dekat sini. Okay, so ini saya punya income untuk 28 hari dekat sini. So kalau kita klik dekat sini, ni income harian. 100, 200, 100.5, 180, 170. So income ni dia naik turun macam tu lah. Dan kalau kita ada video baru yang kita buat, kalau anda tengok kat sini daripada bulan Disember hari tu, ni saya hanya publish satu video Januari 3 hari bulan. 3 hari bulan Januari sampai sekarang saya ada tak video baru. Ni video apa? 5 langkah ubah hidup. Ini satu lagi video saya publish 25 Januari tentang mana dia? Tak keluar lah. Okay, so ada 2 je lah video saya upload bulan ni. So saya still dapat 4,000 lebih. So 4,000 lebih ni bukan sebulan ini 28 hari. Kalau kita nak tengok bulan Januari, kita pergi atas ni. Okay, ke atas ni kita tekan pada Januari. So Januari setakat ni saya baru dapat 4,383 setakat hari ni lah. Dan setakat hari ni dia biasanya delay 2 hari. YouTube punya income ni dia delay 2 hari. Maksudnya kalau hari ni 29, income ni setakat 27 hari bulan. Okay. So kita ada lagi 28, 29, 30, 31. Ada 4 hari lagi. So kalau lah average pendapatan saya ni sekitar dalam 160 sehari, 170 sehari macam tu. So kita boleh campur lah kalau 150 kali dengan 4 lebih kurang 600 lagi. So saya punya income ni akan bertambah lagi lebih kurang 600 lah ataupun 700 lagi, menjadikan pendapatan bulan ni sekitar 5,000 lah. Okay, pendapatan bulan ni sekitar 5,000 daripada YouTube. Dan saya hanya upload 2 video sahaja bulan ni. Sebenarnya bulan ni saya bukan bulan ni, tahun ni saya dah start nak mula aktif. Okay, nak mula aktif untuk naikkan saya punya channel YouTube ni income kepada 10,000 ke atas sebulan. Tapi disebabkan oleh bulan ni saya buat kelas YouTube ni, jadi beberapa plan saya buat. Saya create webinar lah, saya create content lah dan sebagainya. So saya tak sempat lagi buat video. Jadi agak terbantuklah di situ untuk buat video-video yang boleh membawa income ni. Tapi nak tunjukkan kepada anda, income ni dah konsisten walaupun saya tak begitu aktif bulan ni. Okay, so seterusnya saya nak tunjukkan kepada anda tentang CPM tadi. Daripada mana duit tu datang. Saya nak tunjukkan CPM. Okay, ini adalah video-video yang membawa masuk income ataupun top video. Okay, dalam masa tempoh ni top video, kalau nak tengok yang income kita kena klik ni revenue. So dekat sini dia keluar. Okay, Ogos kita dapat berapa? Ogos tahun lepas so ni September sampailah Januari, sekarang ni 4,000 lebih. Lepas tu ini income yang saya dapat untuk 28 hari yang paling tinggi. Antaranya adalah video tentang Maybank 100 hari. Okay, video cara buat duit 100 hari, buat duit dengan saham. Okay, ini pun tinggi. Ini tahun 2020 kalau tak silap saya buat video ni tahun 2020. Maknanya 2 tahun lepas. Still dapat income lagi. Ni tahun lepas. Video ni buat duit dengan BigPay. Ni bulan ni dapat 1,000. 28 hari dalam tempoh 28 hari dapat 1,000. Yang tentang Shopee ni dapat 1,000 juga. Okay. So kita tengok dekat sini dia tulis ni dia CPM. So purata saya punya CPM adalah RM37. RM37.58. Maksudnya untuk 1,000 orang yang tengok, 1,000 orang nampak ataupun tengok saya punya video, saya dapat RM37. 1,000 orang. Ni revenue, ni CPM, cost, dia punya cost. Ini dia punya revenue per my. Maknanya yang ni lah yang saya kata tadi. Saya terbalik. Yang ni cost dia, cost per impression. Per 1,000 orang, cost dia banyak ni. Dan saya punya revenue banyak ni, 33.
untuk 1000 orang. Okay, so adakah setiap video sama? Adakah setiap video sama? Kita tengok video yang pertama. Video ini, video tentang Shopee ni. So saya punya pendapatan untuk video ni saja lebih kurang RM24,700 untuk video ni saja. So belum dikira daripada komisen jualan produk yang saya dapat di luar sana. Dan kita tengok dekat revenue juga, pergi atas tu ada revenue. So video ni saya punya CPM dia adalah 39.89. Ni nilai ni sebenarnya adalah kecil. Okay, nilai ni ada kecil. So, walaupun channel saya ni ataupun video ni tentang buat duit, tetapi saya punya CPM masih lagi rendah. Okay. So kalau video orang yang buat tentang prank, video tentang apa nama ni, video mungkin yang masak-masak apa semua tu kan, nilai CPM dia lagi rendah. Mungkin dia akan dapat dalam RM10, RM9 macam tu je. Okay, saya tunjuk nak membezakan kepada anda. Ni anda tengok saya dapat overview balik 700,000, okay, 700,000 view, saya dapat income RM24,000. Okay, RM24,000 satu video. Kita tengok video lain pula. Video yang seakan-akan bukan yang ni. Okey, yang ini. Video ini ada 100,000. Okey, yang BigPay ni buat duit dengan BigPay. Oh. Sekejap. Open new tab. Lepas tu yang saham ni. Open new tab. Okey. Dan satu lagi saya buka yang Maybank ni lah. Open new tab. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, ini video ni saya buat pada bulan 11 dan sehingga hari ini video ni telah pun membantu saya mendapatkan 118,000 view, 118,000 view. Watch time dia 6.9k. Dan saya punya income 2,800. Dan kita pergi pada revenue, kita tengok dia punya revenue playback dia RM28. Tak banyak sangat. Okay, RM28. Lagi rendah daripada video pasal Shopee tadi. So yang seterusnya video tentang ini. Tentang saham. Okay, mana tajuk dia buat duit dengan saham. Buat duit dengan saham ni, saya punya view sikit je, 51,000 view. Tak sama macam ni. Yang ni tadi dia punya view 100,000 lebih. Tapi watch time dia hanya 6.9k. Sebab apa? Sebab video ni dalam 10 minit je. Video ni pula, yang kedua ni, video ni 49 minit. Hampir 50 minit. So watch time dia lebih tinggi. So watch time dia 8.8k. Dan income saya 5,400 lebih. Anda tengok maknanya sekarang walaupun saya punya view tinggi tapi income belum tentu tinggi. Okay, income belum tentu tinggi. Bayangkan kalau yang ini 51,000 view, saya dah dapat 5,000. Kalau dia dapat 100,000 view, okay, 100,000 view saya akan dapat sekitar RM10,000 untuk satu video. Kan? Sebab jadi kalau saya nak betul-betul buat duit yang tinggi dalam apa ni YouTube ni, fokus kepada konten-konten berkaitan dengan saham, dengan dengan financial, cara menguruskan kewangan, cara menyimpan duit. Video-video macam tu dia punya income dia tinggi. Anda nampak tak beza ni? Okey, jap saya nak baca chat. Apa ni? Kalau kita dah ada list of video tapi baru nak mula YouTube, sebaiknya upload video tu hari demi hari atau boleh terus upload serentak? Okey. Saya jawab jap soalan sebab ada soalan ni. Jawapan dia boleh upload terus lah serentak. Cuma dia punya publish tu, tarikh publish tu kita schedule lah. Maknanya video ni hari ni, video yang kedua esok ataupun lusa, video yang ketiga kemudian kan. Bukannya upload tu hari lain-lain. Schedule je lain-lain. Dia publish tu bila. Maknanya dia keluar tu bila orang boleh public, orang boleh tengok. Tapi nak upload tu upload je sekaligus. Okay. Alright, so saya kembali kepada ni. Alright, so ini 50,000 view dapat 5,000 lebih. Dan video yang ketiga, okay nampak?
118,000 view, dia punya watch time 5.4K dan dia punya pendapatan 1,500 sahaja. Video ni 9 minit, video yang Big Pay ni 10 minit tapi dapat 2,800. Ini 118,000 view. Okey, yang ni pun 118,000 view juga. Yang Big Pay dengan Maybank ni. Dua-dua view yang sama. View tu tinggi dia sama. Cuma yang ini dia punya watch time tinggi sikit, 6.9K. Yang ini watch time dia ni watch time dia rendah sikit, 5.4K. Yang saya nak tunjuk beza dia adalah dekat estimate revenue. Kan jauh beza tu kan. 1,500 dengan 2,800. 2,800 dengan 5,400. Jauh sangat beza. Okay. So kalau saya fokus banyak video berkaitan dengan kewangan, so income saya lebih banyak lah. Jadi ke antara faktor-faktor yang menyebabkan duit ataupun bayaran YouTube itu tinggi, yang pertama watch time tinggi. Okay, view banyak tak kisah sangat. Okay, view banyak tak apa. View banyak tu menentukan juga dari segi pendapatan, tapi yang paling penting adalah watch time. Berapa lama orang tu tengok. Kalau orang tu walaupun view banyak, buka tutup, tak dapat income juga. Ada seorang, siapa nama dia? Iman Kamel. Kalau anda follow lah Iman Kamel, dia pernah buat satu video, dia bagi tahu video dia yang ada 100,000 view, tahu tak berapa income dia? Untuk video tu RM20 sahaja. Nampak tak? 100,000 view, RM20 sahaja income. Sedangkan view sama. So anda bayangkan, saya dapat minimal dalam 1,000, 1,500 kan, untuk 100,000 view. Dan paling tinggi mungkin dalam 2,000, 10,000 macam tu. 100,000 view tapi dia hanya dapat RM20 untuk 20, bukan 20, dalam 200 kot. Ada yang 20, ada yang 200. Tapi tak sampai 1,000 lah, tak sampai 500 pun tak sampai. So bayangkan sikitnya income yang dia dapat. Sebab apa? Sebab faktor inilah antaranya watch time rendah. View tu banyak tapi video tu 2 minit. Ataupun video tu macam video short, 1 juta view tapi video short dalam seminit je. So seminit berapalah sangat orang tengok, iklan pun tak keluar kan. Jadi ada orang tanya tadi, kalau video kita orang tak tengok sampai habis. Ataupun iklan tu orang skip. So rendahlah, income tu rendah. Okay, so watch time penting. Yang kedua adalah kategori video. Jadi yang ini, untuk yang ini dia punya revenue, CPM dia, setiap 1,000 orang tengok saya dapat RM119. Tinggi Ini ni, cost dia lah. Ni cost ni yang saya dapat revenue per mile. So yang ini kita tengok balik. Dan yang ini tengok. Okay. So yang ini video tentang Big Pay RM28 1 CPM, 1,000 CPM. Yang ini RM119. Okay. Yang ini RM18. Sebab itulah video ini ataupun video-video yang tertentu, walaupun view dia banyak, jangan anggap income dia banyak. Okay, sebab dia bergantung kepada CPM. Apa maksud CPM ni? Kenapa ada yang banyak, ada yang rendah, ada yang mahal, ada yang murah?